Selamat pagi semua. Hari ini kita nak sambung ke bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey. Dalam bab ini kita akan belajar 4 topik. Pertama, sifat geometri bentuk 3 dimensi. Yang kedua, bentangan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Dan akhir sekali kita akan belajar isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, mari kita sambung dengan yang pertama, iaitu sifat geometri bentuk 3 dimensi. Setiap objek yang ditunjuk di atas mempunyai bentuk geometri 3 dimensi dengan sifat geometri yang tersendiri. So, bentuk geometri 2 dimensi seperti segitiga, segi empat tepat dan poligon mempunyai panjang dan lebar. Selain itu, bentuk geometri 2 dimensi mempunyai permukaan yang rata. Bentuk 3 dimensi pula mempunyai panjang, lebar dan kedalaman. Bentuk ini mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Namun berbeza dengan bulatan kerana ia melibatkan jejari bulatan. Kita akan bincangkan sifat geometri bagi sesebuah bentuk geometri 3 dimensi dengan lebih lanjut dalam topik ini. Jadi pertama yang kita belajar sekarang adalah sifat bentuk 3 dimensi. So, bentuk 3 dimensi yang anda perlu belajar sekarang ada di sini, ada 5. Okey. Pertama, kita panggil sebagai prisma. Bentuknya adalah seperti ini. Okey. Kita ada tapak. Okey, ada tinggi dia. So, sifat geometri bagi prisma mempunyai 2 tapak rata. So, ini 2 tapak yang rata. Berbentuk poligon yang kongruen dan selari. 2 tapak yang rata, kongruen maksudnya sama. Selari adalah mereka adalah sama tak condong. Okey. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Okey. Muka rata dia ada segi bukan berbentuk segi empat tapi berbentuk lain, contohnya segitiga lah, kita katakan heksagona ataupun pentagona, itu bentuk yang selain daripada segi empat. So, mempunyai keratan rentas yang seragam. Okay? So, dia akan mempunyai satu keratan rentas yang seragam, tak akan berbeza-beza. So, piramid pula merupakan bentuk geometri yang kedua. Mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Okey, inilah tapak dia berbentuk poligon, sama ada segi empat ataupun segitiga. Okey. Muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Dia mempunyai satu puncak di sini. Itu adalah sifat bagi piramid. Okey, bagi silinder pula, 2 tapak rata berbentuk bulatan, kongruen dan selari. So, ini 2 tapak adalah sama dan dia adalah selari. Okey, dia tak condong. Satu permukaan sisi melengkuk yang mencantumkan 2 tapak. So, ini adalah sisi yang melengkuk tu. Dia bulat. Okey, dia bulat, melengkuk macam ni. Okey, so you dampaklah dia seperti bentuk macam ni adalah contohnya seperti tin. Okey, tin aluminium. Contohnya yang tin susu, semua adalah bentuk silinder. Okey. Kon pula, satu tapak rata berbentuk bulatan. Ini tapak dia berbentuk bulatan. Mempunyai satu puncak permukaan melengkuk. Ini puncak dia. Okey. Menyambungkan tapak dengan puncak. Okey. Mempunyai satu puncak, satu permukaan melengkuk. Okey, ini satu permukaan yang melengkuk menyambungkan kita punya puncak dengan tapak. Okey, so dia mempunyai satu permukaan yang melengkuk lah. So bagi sfera pula, semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. So maksudnya ini pusat dia. So apa-apa yang anda lukis, okey, yang anda sambungkan, okey, yang anda sambungkan ini merupakan satu jarak yang sama. So, mempunyai satu permukaan yang melengkuk. So, ini satu permukaan yang melengkuk. Itu saja yang ada pada sfera. Okey, kita tengok. Dah lihat sifat-sifat dia. Ini ada bentuk kan. Kita boleh namakan. Okey, namakan sifat dia. So, ini kon. Nanti anda nyatakanlah
Okey, namakan ini cone, kemudian nyatakan sifat dia. Apa sifat dia? Mempunyai satu permukaan rata yang berbentuk bulatan. Okey, mempunyai satu puncak, kemudian mempunyai satu permukaan yang melengkuk yang menyambungkan puncak dengan tapak. Itu semua adalah sifatnya. Okey, nanti anda boleh cuba. Maaf ya. Okey, sekarang kita sambung kepada bentangan bentuk 3 dimensi. So, bentangan suatu bentuk 3 dimensi diperoleh dengan membuka dan membentangkan setiap permukaan objek 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Okey, maksudnya kita buka, okey, buka dan bentangkan dia secara rata. Itulah yang kita katakan dia menjadi 2 dimensi. Okey, kita tengok apakah rupa bentuk dia. Okey, inilah bentangannya. Contoh dikatakan bentuk geometri silinder. Bila kita buka yang melengkuk ni, okey, yang permukaan melengkuk ni bila nak buka sebenarnya dia adalah satu segi empat. Yang macam ini. Okey, ini segi empat dia. So atas bawah masih lagi satu bulatan. Okey, ini tak berubah. Dia masih lagi bulat. Bagi cone, cone lain sikit. Cone bila anda buka merupakan satu sektor. You nampak dia macam satu sektor. Kemudian tambah dengan satu bulatan. Itulah yang ada pada cone. Bagi piramid segi empat. Kalau dia segi empat, tapak dia segi empat. Bila you buka, sini adalah segi empat. Okay. Kemudian yang sebelah dia semua mesti adalah segi tiga. Kerana dia piramid, bila dia naik, dia akan jadi segi tiga. Prisma pula. Prisma segi tiga. Maksudnya sekarang tapak anda adalah segi tiga ini. Okay, ini dua tapak anda. Segi tiga. Jadi anda akan mempunyai dua segi tiga di sini. Okay. Kemudian sini adalah yang segi empat. Okay, buka sini pun segi empat. Ini pun segi empat. Inilah bentangan bagi prisma segi tiga. So kita kena lihat dia tapak dia apa bentuk. Maka kita dapatlah bentangan. Okay, bagi bentuk-bentuk geometri yang kita nakkan. Okay, contoh ni, contoh satu. Lakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okay, jadi kita lakarkan yang ini. Dapatlah yang sektor dulu. Tambah dengan satu bulatan. Okay, so yang ini tapak dia. Sini tapak dia segi 3. Maka dia ada satu segi 3 kat sini. Kemudian buka. Okay, yang sisi, 3 sisi tu. Semua adalah segi 3. Maka you dapatlah satu segi 3. Kat sini. Dapat segi 3. Okay. Kalau untuk yang C. Okay, ini tapak dia. So, dia adalah jenis apa? Jenis trapezium. So, maka kita akan dua trapezium kat sini. Okay. Tambah dengan satu lagi. Yang ini adalah segi 4. Jadi, ini adalah segi 4. Okay, sambung dengan sini segi 4. Ini pun segi 4. Okay, itulah cara kita lukiskan. Okay, itulah yang kita bincang tentang bentangan 3 dimensi. Okay. Nanti kita ada exercise, anda boleh cubalah sendiri. Okay, apakah yang kita bincangkan tadi. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.